Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab iman, hakikat dan pembatalannya, di dalam perkara-perkara yang membatalkan iman. Ini adalah merupakan penyakit yang sangat bahaya. Yang membatalkan iman itu melalui empat kategori. Yang pertama, jenis yang mengandungi engkar terhadap rububiyah Allah. Yang kedua, tuduhan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, tuduhan terhadap uluhiyah Allah. Dan jenis yang keempat, yang mengandungi engkar terhadap risalah ataupun tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah itu. Kita telah belajar ketiga-tiga jenis yang lepas. Sambungan kita iaitulah jenis yang keempat, perkara yang membatalkan iman di dalam kategori yang keempat, iaitulah setiap perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan kepada risalah Allah. Risalah utusan Allah atau pembawa risalah itu. Risalah itu ajaran yang Tuhan kirim pada manusia, atau pembawa risalah itu iaitulah Rasul itu sendiri. Bagi umat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana tuduhan itu membatalkan syahadah Muhammadun Rasulullah. Kita bersyahadah ni dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di mana syahadah itu memberi erti pengakuan bahawa setiap perkara yang sabit datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan benar. Dan bahawa Allah telah melayakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakannya dengan sifat-sifat yang membolehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan risalah tersebut dengan penyampaian yang sempurna. Ini disebut di sini sunnah, ajaran yang sabit. Karena itulah para ulama ahlul hadis bermati-mati diri, bekerja keras mempertahankan hadis Nabi, membersihkan hadis Nabi daripada riwayat-riwayat yang dusta, riwayat-riwayat yang palsu, yang dhaif. Kenapa? Karena bimbang. Kalau kita masuk riwayat yang lemah, yang palsu ke dalam hadis Nabi, jadi bahaya kita duk percaya benda yang tak sepatutnya, ataupun menafikan hak Nabi kata sedangkan benda itu sabit, juga bahaya. Dengan demikian, ternyatalah bahawa terbatal syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berlaku dengan salah satu daripada dua perkara ini. Jadi rusak syahadah kita, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini rusak dengan dua perkara. Yang pertama, tuduhan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Rasulullah yang orang biasa ya, tak baik, sebab kita juga macam mana kita boleh ikut dia manusia. Betul dia manusia, tapi dia sudah diwahyukan, sudah ditabalkan oleh Allah sebagai Rasul. Yang kedua, mengingkari sebahagian daripada hadis-hadis yang sabit. Yang sabit maknanya tetap, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membuat tuduhan pada hadis-hadis itu. Apa ni? Takkanlah Nabi kata lagu ni, sedangkan riwayatnya sudah sabit, sudah diterima oleh para ulama hadis. Itu dua kategori. Kita masuk kepada penjelasan. Kategori yang pertama, tuduhan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ke dalam bahagian ini ialah menisbahkan mana-mana sifat bagi Rasul yang berlawanan dengan dasar pilihan Allah akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Itu Rasulullah ni sebagai manusia, kita angkat darjat dia lebih pada itu. Tahu semua benda gaib dan nyata macam darjat Tuhan. Itu tak boleh. Oleh itu,
menjadi kafirlah setiap orang yang menuduh kepada kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada amanahnya. Nabi ada juga sekali-sekala main rasuah, kita kata. Ini kafir. Atau sifat iffahnya, menjaga kesucian dirinya. Nabi pun katakan Nabi waktu sudahan macam orang lain juga. Tak boleh. Atau pada kewarasan akalnya, atau seumpamanya. Kita kata, ada orang kata Nabi itu sekali-sekala, ada juga tak khabar. Dan menjadi kafir juga orang yang memaki hamun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengejek-ngejek baginda, perli main ke Nabi. Nak ikut Rasulullah, Rasulullah bini Rama. Mana kita mampu. Jadi ini perli. Allah Ta'ala beri kepada dia kuasa, keizinan kahwin lebih daripada 4. Ada hikmah yang sangat besar. Kita ada cerita sebahagian daripadanya. Atau kepada salah satu daripada tingkah laku yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam kitab Mustaqil Hadis kan, dia kata orang tu tengok orang jilat tangan lepas makan, cuci tangan dia pak, jilat. Kenapa ni? Nabi ada buat macam ni. Apa macam kucing ni, pergi main, jijik. Jadi main-main. Yang kedua, mengingkari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Termasuk dalam bahagian ini ialah mengingkari mana-mana berita yang baginda sampaikan. Oleh itu menjadi kafir orang yang mengingkari hadis yang sabit datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sabit yang telah disepakati oleh para ulama hadis, kita bagi ingkar, ini bahaya. Mengenai hal kebangkitan manusia selepas mati, kita tahu dah, Nabi bagi tahu manusia akan bangun. Hisaban amalan, timbangan amalan, titian as-sirat, siratal mustaqim, syurga, neraka dan perkara-perkara ghaib lain sudah ada. Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari sesuatu ayat Al-Quran, walau bagaimana keadaan sekalipun pengingkaran itu. Engkar pada ayat Quran, aku tak mau pakai ayat ni. Kerana semua ayat Al-Quran telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ianya datang daripada Allah, daripada kalam Allah. Sesiapa yang mengingkari sesuatu ayat daripada Al-Quran, bererti ia telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dustakan Rasulullah. Dan menjadi kafir orang yang mengingkari sesuatu hukum daripada hukum-hukum yang telah sabit dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti orang yang mengingkari fardu salat, zakat, haramnya perbuatan zina, mencuri, riba, rasuah, mendakwa ada penambahan rakaat dalam mana-mana salat, atau harus melakukan salat tanpa wuduk dan sebagainya. Boleh. Ini hari ini kalau orang nak pergi Mekah, diajar supaya salat hormat waktu, tak ada wuduk, kerana tak diguna air atas kapal terbang. Ini pun kena bincang lah. Tapi hak ni cerita lain ni. Masalah hormat waktu ni, sampai sekarang hari ni pun kita rasa susah untuk kita terima. Kerana air ada, cuma cara penggunaan air itu mesti dibetulkan. Cara penggunaan air, kalau tak boleh guna banyak, guna dengan cara yang sedikit, yang tidak membahayakan kapal terbang. Boleh guna cara sikit. Tetapi dimaafkan kepada orang yang mengingkari sesuatu perkara yang tidak masyhur dalam agama, yang hanya diketahui oleh para ulama. Jadi orang biasanya tak faham. Itu dimaafkan kerana keuzuran, kejahilan. Tapi kalau lepas diajar lawan juga, jadilah. Dan tidak menjadi kafir orang yang mengingkari sesuatu hukum ijtihad yang diijtihad oleh ulama dan bukan hukum yang diijma'kan. Jadi kalau benda itu ijtihad, masalah tidak ada nas dalam Al-Quran dan Hadis, kalau orang itu ingkar, kita tidak kata kafir. Kalau tidak, berat kita. Boleh katakan kebanyakan hukum fiqh Islam ini semua istilah ulama belaka. Syafi'i kata boleh, Hanafi kata tak boleh. Nas Quran tidak ada, nas Hadis tidak ada. Jadi masing-masing dapat pahala ijtihad. Jadi kita ikut apa yang kita rasa nak ikut, yang lebih hampir kepada maqasid syarak.
Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, demikianlah keadaannya pada setiap orang yang mengingkari sesuatu hukum agama yang telah diijma' oleh umat Islam. Apabila hukum itu telah diketahui secara menyeluruh, seperti wajibnya salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mandi junub, haramnya perbuatan zina, minum arak, berkahwin dengan perempuan yang menjadi mahramnya, dan hukum-hukum lain. Ia sudah diketahui umum. Kecuali jika seorang itu baru memeluk Islam dan belum mengetahui garisan Islam, ia tidak menjadi kafir sekiranya jika ia mengingkari suatu hukum tersebut kerana kejahilannya. Tidak kafir lagi kerana dia jahil. Tapi kalau dia buat jahil, tak mau belajar, orang bagi tahu ingkar, maka itu termasuk dalam kendali. Adapun perkara-perkara ijma' yang diketahui melalui ilmu yang mendalam, seperti haramnya berkahwin dengan menghimpunkan perempuan dengan mak saudaranya, pembunuh tidak berhak menerima pusaka orang yang dibunuh, dan habuan nenek perempuan dalam menerima pusaka ialah 1/6, dan hukum-hukum yang seumpamanya, sesiapa yang mengingkarinya tidak juga dihukum menjadi kafir, bahkan dimaafkan kerana pengetahuan tersebut tidak menyeluruh di kalangan orang ramai. Ini kata-kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim rahmatullahi ta'ala alaih. Dan menjadi kafir orang yang mengingkari suatu ayat daripada Al-Quran, atau mengingkari perkara gaib, atau mendustakan berita Al-Quran mengenai perkara-perkara yang telah berlaku dan perkara-perkara yang akan berlaku. Kita duk baca cerita ke dia, cerita Ashabul Kahfi. Dia kata cerita tahu itu mana ada orang tidur 300 tahun. Tak ada. Dalam Al-Quran ada sebut. Kamu boleh kata kalu, jumpalah. Dan menjadi kafir orang yang mengingkari pengutusan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya nabi-nabi dulu. Atau mengingkari kisah-kisah mereka dengan kaum mereka yang telah sabit dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak percaya cerita-cerita kalu yang dibuat oleh Pak Israiliyat, ini memang kena tak percaya. Mana sahabat dia kata Nabi Yusuf alaihissalam itu tergoda dengan perempuan sampai peringkat nak masuk bilik. Allahu Akbar. Berat tuduhan pada seorang Nabi. Nabi Daud alaihissalam hantar ketua tenteranya nak suruh mati kerana nak ambil isteri dia. Orang biasa pun tak buat, apa lagi dengan Nabi. Orang biasa buat macam tu. Orang yang aduk yang bicara waras tak buat. Nabi sanggup tuduh ni. Puak-puak Israiliyat ni, Bani Israel ni memang teruk sungguh. Yang jadi masalahnya cerita ni masuk dalam tafsir kita. Dalam tafsir-tafsir umat Islam ni masuk cerita ni. Ulama dulu dia masuk cerita ni nak bagi tahu cerita palsu. Mari ulama kemudian cerita ni aduk gaul siang malam buat ceramah, buat kuliah. Sebab kita tak ada neraca timbangan. Neraca timbangan nak tahu mana betul salah tak ada. Tak boleh engkau cerita dalam kitab. Betul cerita dalam kitab. Imam Ibn Jarir At-Tabari buat mari cerita yang Israiliyat, buat mari cerita yang pelik dalam tafsir dia dengan sanad dia. Orang ni cerita daripada orang ni. Bila orang dulu, ulama dulu baca cerita, ni rawi ni, kazab ni, pendusta besar ni. Jadi orang tahulah cerita ni cerita palsu. Macam kita ni, kalau orang bawa cerita, mau dengar mana? Dengar daripada orang tu. Kita tahu orang tu kaki kelentong. Cerita ni tak boleh pakai. Rusak majlis. Tapi kalau orang yang sekolah tak pernah dusta cakap, jadi boleh. Tapi dalam negeri kita ni orang tak kenal kan? Dengar cerita apa saja pun jadi belakang. Kalau tak khabar tulis pun betul, TV kata pun betul. Orang cakap kena kopi betul. Kalau tak betul, hak ustaz tua-tua guru duduk baca hadis Quran di masjid. Hak ni tak betul. Kita balik Quran. Balik. Ni dunia nak kiamat lagu ni jadi. Jadi kita kena tengok cerita-cerita yang sabit tentang Nabi SAW dengan kaum mereka yang sabit itu, kita kena dengar. Dan menjadi kafir orang yang mengingkari pengutusan para rasul. Apa ni? Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari kaifiat penciptaan Allah akan makhluknya sejak permulaan ciptaan. Hak Nabi bagi tahu. Dalam Quran cerita dah. Atau mendakwa dengan kaifiat yang lain yang menyalahi dengan isi kandungan Al-Quran. Manusia ni mari daripada beruk contohnya. Tidak ada orang kata macam ni. Manusia mari daripada beruk asalnya. Lepas tu dia tukar jadi orang. Itu bahaya tu. Sama juga dengan benda lain lagi.
Dan orang yang mengingkari adanya jin dan syaitan. Dalam Quran sebut jin. Minal jinnati wan nas. Atau mengingkari al-kursi, al-arash, al-lawh, al-qalam. Semua ni ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Kita kata mana ada? Tak ada lah. Kita tahu. Orang tidak boleh hadiah. Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari adanya peribadi-peribadi yang disebut sejarah di dalam Al-Quran, sejarahnya dalam Al-Quran. Dan orang yang mengingkari risalah atau nubuwah. Nubuwah tu kenabian yang dijelaskan oleh Al-Quran bahawa mereka adalah Rasul dan Nabi. Jadi kita percaya dia ni, nama-nama mereka telah disebut dalam Al-Quran seramai 25 orang. Dan orang yang menuduh para Nabi dan Rasul dengan sebutan yang tidak sesuai dengan pilihan Allah akan mereka untuk menjadi Nabi atau Rasul. Jadi kita tuduh Nabi, tak main cerita tadi lah. Cerita tahu yang saya sebut tadi. Atau mengingkari mereka dengan mengatakan bahawa Allah mengutuskan Rasul-Rasul yang lain daripada mereka. Dan Allah tidak menyebut nama-nama mereka. Kerana Al-Quran telah menjelaskan nama-nama Rasul yang telah diutuskan pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi kita kata nama hak dalam Al-Quran ni betul hal ni aja Nabi. Hak lain tidak ada. Jadi tak boleh lah. Sedangkan ada cerita mereka dalam tiada cerita lain. Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari i'jazul Quran. I'jazul Quran. Apa makna i'jaz? Quran ini melemahkan orang lain. Nak tiru dia. Tak boleh tiru sampai hari ini. Berkumpul lah seluruh cendekiawan, profesor-profesor, majlis profesor dunia. Berkumpul nak ubah Quran, nak challenge Al-Quran. Tak akan jumpa lorong. Kerana sifat i'jaz, sifat melemahkan orang lain tu yang ada pada Al-Quran adalah sabit dengan keterangan Allah dan kenyataannya. Quran sendiri disebut, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran bukan mari daripada Tuhan, maka jumpa maklumat yang bercanggah sana sini. Bercanggah. Sekali ni tak ada bercanggah. 23 tahun tu pada Nabi sama je. Dengan hari pertama dengan hari Nabi wafat, cerita satu je. Awal sampai akhir. Kalau manusia buat 2 minggu bertukar cerita. Tukar. Hari ini orang baca sejarah pun bertukar. Sekali merdeka, sekali tak merdeka. Itu manusia lah, betul lah jadi. Ikut kepala otak masing-masing. Kerana Al-Quran telah menegaskan, begitu juga orang yang mendakwa ada Nabi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mengaku benar orang yang mengatakan demikian. Oh betul ada Nabi sungguh. Kerana Al-Quran telah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya, iaitulah Nabi yang terakhir. Kalau Nabi terakhir itu dah tutup pintu dah. Nabi lain mungkin buka pula. Hebat awak. Gambaran dan keterangan-keterangan yang disebut sebelum ini adalah sebagai contoh bagi perkara-perkara yang membatalkan syahadah, dan boleh jadi terdapat kejadian-kejadian lain yang tidak disebut di sini tetapi hakikatnya sama dengan contoh-contoh ini. Jadi janganlah kita rasa Nabi itu macam kita buat-buat cerita lain-lain yang tidak termasuk dalam apa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini satu perkara yang sangat bahaya. Tamatlah dia. Kemudian di antara perkara yang dilarang di sini, berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan Islam. Allahu Akbar. Kalau orang putih mari puas hati selalu. Walaupun undang-undang dia kadang-kadang sangat zalim. Sebab orang sampai bergelupah kulit, menggelupur macam lembu kena pijak lori. Sakit, keluar habis. Islam suruh pukul, suruh pihak, suruh sebab tidak sampai begitu. Ini apa ni? Ustaz-ustaz kita yang terlibat dengan kehakiman. Dia kata waktu nak pihak tu ada ustaz sanggup. Dia kata pihak saya sebagai contoh. Style mana kuat tak kuat? Satu hotel tu sikit je. Bukan sampai mereka menggelupur gitu. Cuma nak pelaksanaan itu di hadapan orang ramai. Sebab nak suruh orang tengok. Dan kita rasa malu pada orang itu lebih besar daripada kena pihak. Seorang-seorang dalam penjara. Orang tengok. Baik. Tak kena denda mudah yang banyak. Tapi kalau orang tengok sekampung, orang kampung kita, yang kita malu, dia semua ada depan kita belakang. Mana beratnya kita bayar seorang-seorang senyap dalam hutan. Dalam penjara. Jauh beza.
Allahu Akbar. Dia duk fikir ngotak. Tapi puas hati. Hak orang kafir mari semuanya okey lah. Hak Islam awak nampak sangat keadilannya, rahmatnya, KO lah. Ini jadi masalah. Kami memberi perhatian di sini kepada satu perkara yang disangka tidak termasuk dalam contoh yang telah disebut. Tak masuk dalam contoh merusakkan Islam. Sedangkan ia pada hakikatnya membatalkan syahadah dan mengingkari tauhid dan risalahnya, iaitulah berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan Islam. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Hari ini boleh katakan macam ni lah. Bila timbul isu hudud ni, ramai anak-anak orang Islam secara terang-terangan tulis dalam khabar, dalam internet, kami tidak menyokong sama sekali. Subhanallah, celupanya mulutmu depan undang-undang Allah. Cakap. Ini berani. Sekiranya seorang itu berkata, saya membenarkan orang yang mengingkari dua kalimah syahadah. Orang yang ingkar kalimah syahadah itu hak pribadi dia. Seolah-olah kita macam redha. Dan siapa yang berkata, saya mendustakan orang yang menuturkan dua kalimah syahadah, tidak syak lagi tentang kekufurnya orang yang mengatakan demikian, sekalipun perkataan yang pertama itu hanya diucapkan dengan berpura-pura di hadapan orang yang mengingkari kalimah syahadah. Nak orang panggil Arab kata nak mujamalah, nak bodek lah, kafir, tak ada kira. Sebenarnya ada beberapa gaya bahasa percakapan, amalan dan keadaan yang lain yang sama pengertiannya pada uruf syarak. Uruf itu maknanya suasana dalam syarak, uruf manusia dan uruf bahasa dengan perkataan orang yang mengatakan saya membenarkan orang kafir atau saya mendustakan orang Islam. Rupanya. Maka sesiapa yang terkeluar daripada perkataan ini, dia telah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Dan di antara gaya bahasa percakapan itu ialah, yang pertama, gaya berpuas hati dengan kufur. Nampak biasa cakap tu macam puas hati dengan kafir. Undang-undang orang putih ni comel dah. 50 tahun dah kita duduk dakak peluk dia siang malam. Kenapa nak ubah lagi? Sudah. Yang pertama, tidak mengkufurkan orang kafir daripada golongan mulhidin. Mulhidin ni orang tak percaya ada Tuhan. Murtadin, orang murtad, dan musyrikin, penyembah-penyembah syirik, penyembah berhala, penyembah batu kayu. Atau merasa isyak tentang kekufuran mereka. Kita rasa, tak apa dia ni, biasa je tu. Orang zaman dunia hari ni, lagu tu belakang kan. Atau mengatakan betul pegangan mereka. Kita rasa, ya tak apa, boleh. Sesiapa yang mengetahui keadaan seorang atau satu jamaah atau suatu izam. Izam ni golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka. Ideologi dia panggil. Izam mana ideologi. Atau suatu parti atau suatu golongan ahli agama akan kekufuran yang sabit, kekufuran yang jelas-jelas, maka ia beriktikad tidak kufur atau tidak menjadi murtad, atau ia mengatakan bahawa izam itu, pemikiran itu betul, pegangan mereka, berarti ia telah menjadi kafir seperti mereka juga. Wal'iyazubillah. Kita bagi redha dengan puak itu kafir sekali. Tetapi kaedah ini perlu kepada keterangan dan hukum ihtiyat. Ihtiyat ini berhati-hati, andaian-andaian yang kita kena buat untuk melepaskan dia daripada kufur. Ketika menggunakan kaedah ini, iaitu ketika kita hendak menetapkan seorang itu kafir atau tidak, seorang itu mestilah mengetahui hakikat peribadi. Kena kenal dulu dia tu. Atau jamaah, atau parti yang ia hukumkan muslim bukan kafir. Jika ia tidak mengetahui hakikat mereka dan kekufuran yang mereka bawa, maka tidak boleh kita menghukum orang itu kafir daripada permulaan lagi. Jangan kata lagi lah. Nasihat dulu. Apa yang awak belajar ni berat ni. Apa yang awak kata ni. Bahkan kita mesti memberi keterangan dan alasan secukup-cukupnya, dan dengan cara yang paling baik mengatakan orang itu atau jemaah itu atau parti itu kafir. Parti yang menolak Islam secara terang-terangan jelas. Jika ia mengingkari kekufuran mereka selepas keterangan dan alasan kita itu, maka pengingkarannya itu dihitungkan riddah dan kufur. Riddah makna murtad. Kerana pengingkarannya itu pada hakikatnya adalah menyokong dan mengaku benar pegangan mereka.
Tetapi perlu diberi perhatian bahawa kekufuran sebahagian golongan manusia itu telah masyhur dan menjadi perkara yang mesti diketahui, seperti golongan kaum Yahudi, kaum Nasrani, Majusi dan lain-lain pahaman lagi. Hak ni adalah dah saya nak tanya takwil dah. Oleh yang demikian, maka jadi kafirlah orang yang tidak mengakui kekufuran mereka pada permulaan lagi. Awal lagi jadi dah. Adapun izam, pahaman-pahaman tadi, atau golongan yang belum dipastikan dasar pegangan mereka, sewajarnya kita tidak segera mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan penganut-penganutnya. Hingga kita dapat menjelaskan perkara-perkara kufur dalam izam itu dan dengan penjelasan yang yakin. Terutamanya kalau golongan itu atau penganut-penganut izam itu mengaku dirinya Muslim dan mendakwa di hadapan manusia bahawa mereka tidak mengingkari Islam, tetapi mereka menyembunyi dasar mereka. Dia kata dia Islam juga, cuma dia disembunyi dalam perut dia ya. Dia sebenarnya dia benci pada Islam. Menyembunyi dasar-dasar mereka yang benar-benar berlawanan dengan dasar-dasar Islam atau sebahagian dasar Islam yang umum, orang-orang Islam tidak boleh menerima. Demikian juga untuk mengkufurkan manusia, kumpulan ini disyaratkan bahawa orang yang kita hukumkan itu telah menjadi kafir dengan sebab melakukan perkara yang telah diittifaq, disepakati menjadi kafir. Jadi para ulama kata hak ni memang jelas dah. Sekiranya perkara itu menjadi perselisihan di antara ulama yang mu'tabirin, ulama-ulama yang mu'tabarnya diiktiraf lah. Kalau ulama jenis ular dalam semua ni, ikut di mana banyak tempat banyak umpan, di situlah dia duduk di koh. Ni kita kena fikirlah juga. Sebahagian mengatakan ianya menjatuhkan agama, dan sebahagian lagi mengatakan tidak menjatuhkan agama, ini tidak menggugurkan agama. Maka tidak harus kita mengkufurkan orang yang tidak mengkufurkan golongan itu, seperti mengkufurkan golongan Al-Khawarij dan sebahagian golongan yang lain yang masih khilaf, ada perselisihan tentang murtadnya. Dan termasuk ke dalam bahagian ini orang yang tidak mengkufurkan orang yang meninggalkan salat kerana sengaja. Tak kafir walaupun dia tak sembahyang pun. Dan tidak menafikan fardunya apabila cukup syarat-syarat tersebut. Jadi orang tak sembahyang ini masalah yang khilaf sah di kalangan ulama. Ramai ulama mengatakan orang tidak sembahyang dengan sengaja kafir. Seseorang Muslim mengingkari kekufuran orang-orang kafir serta mengatakan benar kufur mereka, sebenarnya ia adalah seperti bertutur, mengakui dengan sebab yang menjadikan mereka kafir. Maka sikap demikian meruntuhkan pegangan dua kalimah syahadahnya. Dan dari sudut lain pula menjadikan ianya seorang yang mengingkari nas dan dalil-dalil yang mengkufurkan mereka. Jadi Quran kata orang buat macam ni kafir, kita kata tak kafir lagi. Ada setengah orang ni, dia kata kafir orang kafir tu. Boleh jadi dia masuk Islam lepas ni. Habis tak ada orang kafir atas dunia ni kalau orang itu. Kafir lah sekarang. Kalau dia masuk Islam lepas ni, kita kata orang Islam. Berapa lama sahabat-sahabat dulu berlawan dengan Nabi. Abu Sufyan kita cerita dah kan, berlawan dengan Nabi daripada hari pertama Nabi dakwah pada Islam sehinggalah pada tahun yang ke-8. Berapa? 20 tahun berperang. Masa tu kita kata kita malulah ke dia. Bila dia masuk Islam tu kita kata radhiyallahu anhu. Sama juga orang kafir hari ni, kita kata kafir dulu. Kalau dia masuk Islam, saudara kita, saudara Islam. Ini sayang sangat kalau kafir, nak kata kafir pun tak boleh. Sekarang ni tak boleh kata kafir kalau kafir, kena kata non-Muslim. Non-Muslim, orang-orang bukan Islam. Orang yang belum Islam, non-Muslim. Kafir lah non-Muslim, beberapa Muslim, yang penting dia tidak Islam. Tapi istilah itu kena jagalah. Di zaman manusia globalisasi, di zaman human rights, apa right ada ni, kena jaga hati lah tu. Dia tak jaga hatinya orang Islam sendiri, tak jaga hati Allah dan Rasul. Bila Allah Ta'ala bagi sebut undang-undang, kita kata undang-undang ni lapuk, hina, jangan kita jaga hati Rasulullah, jaga hati Islam. Tak jaga hati Islam, hati orang kafir jaga sangat, hati agama sendiri tak mahu jaga. Ini berat. Dan dari sudut lain pula menjadikan ianya seorang yang mengingkari nas dan dalil-dalil yang mengkufurkan mereka, maka jadilah ia kafir dengan sebab ia mengingkari nas-nas yang tersebut. Jadi perkara yang kedua, di dalam kategori gaya bahasa, gaya berpuas hati dengan kufur ni.
orang puas hati dengan kufur, satu. Yang kedua, kita tengok walak kepada orang kafir. Walak ni mana kita memberi kepatuhan, persetujuan kepada orang kafir dengan cara apa? Menyatakan setuju dengan agama mereka. Molek belakang orang kafir buat tu. Jadi ini baik, perkara yang bahaya. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan dalam siri yang ke-34 nanti. InsyaAllah. Jadi orang kafir, kalau kita berkawan dengan kafir, kita kata dia baik. Sebab dia tak mengenak kita, tapi agama dia sesat. Agama dia kufur, syirik. Itu berbeza. Jadi insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang dengan walak kepada orang kafir dan menyatakan persetujuan dengan agama mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.